Sila, Tuan Anggota. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya mohon kepada Timbalan Menteri untuk memberi penjelasan pengertian yang dikatakan lesen Bank Islam berlesen atau Bank Islam antarabangsa berlesen itu dikatakan sebagai seorang ataupun entiti yang selalunya dikatakan sama ada sebuah syarikat ataupun perkongsian ataupun status perniagaan. Adakah ini bermakna lesen-lesen perbankan Islam sama ada bertaraf antarabangsa ataupun dalam negeri diistilahkan sebagai boleh diberi atau diluluskan kepada seorang individu sebagaimana yang diletakkan dalam tafsiran ini. Dan saya juga nak penjelasan berkenaan dengan aktiviti dikatakan sebagai mensolicit bayaran daripada ejen-ejen dalam takaful ataupun di dalam perolehan CGC takaful yang kita benarkan dalam undang-undang ini. Ada tu. Timbalan Menteri, saya sambung sikit. Apa section apa tu? Boleh bagi. Saya bangkitkan perkara ya. Kalau kita perhatikan tentang kehendak ketelusan ya. Ya 72 tafsiran. Indra Mokhtar dah habis ah? Sudah. Oh, dah habis. Okey. Saya tak panggil lagi Kuala Selangor ni. Belum. Okey, Kuala Selangor ya. Sila Yang Hormat. Timbalan Menteri, peluang kami untuk terus mendapat penjelasan walaupun kita berbahas lebih awal panjang lebar tapi tidak dapat jawapan. Kita harap jawapan-jawapan tersebut akan ditulis ya, jawapan dengan tulis. Ya, saya bangkitkan tentang kehendak ketelusan ya, yang dalam perbahasan sebentar tadi dibangkitkan isu khususnya tentang bagaimana perkara tentang sharing ataupun perkongsian ya, perkongsian tentang keuntungan ya, di mana diperhatikan bahawa antara perkara yang menjadi pertikaian dari sudut governance ya, tadbir urus, khususnya dalam melindungi kepentingan apa yang dikatakan sebagai PSIA ini ya, peserta ataupun pencarum ya. Dan apabila kita perhatikan bahawa disebutkan bahawa the lack of transparency ya, dari sudut bagaimana perkongsian keuntungan itu, Islamic banking has got that problem, berbeza dengan konvensional. Jadi dari sudut ini, apakah ya dari sudut penyelenggaraan rekod perakawanan dan maklumat pemantauan kesemua itu dapat ditangani masalah tersebut supaya ketelusan perkongsian keuntungan itu ya lebih disclose, lebih transparan dan telus. Ini masalah perkara ini adalah juga masalah yang disebutkan oleh beberapa pakar ya. Satu Datuk Pengerusi ya, Timbalan Menteri boleh tolong jelaskan. Satu lagi adalah dari sudut menangani apa yang dikatakan sebagai kekurangan apanya dikatakan sebagai instrumen untuk menangani liquidity itu ya. Kita sedar bahawa di sana wujud satu badan yang dinamakan International Islamic Liquidity Management Corporation ya, IILM itu. Tapi saya ingin tahu juga ya, dari sudut itu apakah yang telah berjaya dihasilkan daripada IILM ini. Terima kasih. Sila Yang Hormat. Terima kasih. Yang ILM itu tidak ada peruntukan khusus dalam ni, jadi saya tak jawab lah. Peringkat jawatan kuasa dia kena spesifik khusus. Yang ketelusan kadar pengkongsian ini memang ketelusan bukan sahaja diperuntukkan dalam rang undang-undang ini untuk bank negara
memberi kriteria, ya, terutama sekali berhubung dengan perlesenan. Kalau nak minta lesen apa dia, pertimbangan yang dibuat oleh Bank Negara. Begitu juga ketelusan yang dituntut daripada institusi kewangan Islam. Mereka juga perlu mempunyai ketelusan mempamerkan produk-produk yang diberikan dengan ciri-ciri yang didedahkan kepada pengguna. Bahkan peruntukan-peruntukan dibuat berhubung dengan takaful umpamanya, ya. Sekiranya ianya tidak telus di peringkat awal, sekiranya ada berlaku perselisihan pandangan kemudiannya, maka ada peruntukan yang membolehkan Bank Negara mengambil tindakan memaksa syarikat-syarikat tersebut memberi faedah kepada pengguna. Tapi soal kadar pengkongsian ini adalah merupakan sesuatu yang perlu ditentukan oleh institusi tersebut dengan pelanggannya. Ini mesti jelas dalam kontrak yang diberikan. Ini mesti di antara provider dengan consumer, ya. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak semestinya sama antara satu bank atau satu institusi kewangan Islam dengan institusi lain. Ini adalah produk-produk yang berlainan dari segi pulangan, kadar pulangan dan sebagainya. Dan ini adalah sesuatu yang boleh menggalakkan persaingan. Mengenai pemberian lesen kepada seseorang yang ditimbulkan oleh Indra Mahkota, Fasal 21 Undang-Undang ini memperuntukkan seseorang yang boleh diberikan lesen untuk menjalankan perniagaan perbankan Islam mestilah suatu syarikat awam, public company. Seseorang ini diguna sebagai satu entiti lah, ya, bukan berarti seorang individu, ya. Dia ditakrifkan pula dalam peruntukan Fasal 21 sebagai sesuatu syarikat awam. Terima kasih. Terima kasih.